Sekarang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dibincangkan. Yang berikut adalah 3 faktor utama yang menjadikan Kesultanan Melayu Melaka berkembang dari sebuah perkampungan nelayan menjadi kerajaan yang masyhur dan gemilang. Faktor pertama, kepimpinan raja. Faktor kedua, sistem pentadbiran. Faktor ketiga, sistem perundangan. Ketiga-tiga faktor ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Sekarang faktor kegemilangan Melaka yang pertama, kepemimpinan raja dibincangkan. Di Melaka, raja merupakan ketua pemerintah dan ketua kerajaan yang mempunyai kuasa tertinggi. Hak kepunyaan kuasa ini berpunca 4 sumber utama, iaitu Raja Melaka adalah keturunan Raja Palembang. Raja mempunyai peranan yang unggul dalam kerajaan, daulat dan alat kebesaran Kesultanan Melaka. Kewibawaan raja. 4 sumber utama yang membawa hak kepunyaan kuasa kepada Raja Melaka ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali mengenai Raja Melaka adalah keturunan Raja Palembang. Menurut teks Sulalatus Saladin, pemerintah Melaka adalah Juliat, keturunan anak Raja Palembang yang dikatakan bersusu karo daripada Iskandar Zulkarnain. Susu karo ini membawa taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Kedua, Sultan Melaka mempunyai peranan yang unggul dalam pemerintahan kerajaan. Terdapat 6 peranan utama raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Melaka. Pertama, raja dalam sistem pemerintahan Melaka berperanan sebagai ketua angkatan tentera. Kedua, Raja Melaka adalah ketua agama Islam. Ketiga, Raja Melaka mengetuai hubungan diplomatik. Keempat, Raja Melaka bertanggungjawab dalam menyelaraskan kegiatan ekonomi. Kelima, Raja Melaka bertanggungjawab dalam menegakkan keadilan. Keenam, Raja Melaka bertindak sebagai simbol perpaduan dan kemakmuran. 6 peranan raja ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Mengenai daulat dan alat kebesaran. Kepemimpinan raja bergiat rapat dengan konsep daulat dan tehaga serta berbagai institusi kerajaan seperti adat istiadat istana dan alat kebesaran diraja. Daulat adalah kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui kedaulatan raja dengan memberikan taat sedia sepenuhnya dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Alat kebesaran diraja seperti cap mohor, nobat, keris, lempeng dan mahkota digunakan dalam upacara istiadat, pentadbiran, perkahwinan dan kemangkatan raja. Konsep daulat, adat istiadat dan alat kebesaran menjadi raja mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa. Mengukuhkan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Melaka. Mengenai kewibawaan raja. Kewibawaan raja berasaskan ciri kepemimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Pemerintahan raja berdasarkan bidang kuasa yang ditetapkan dalam hukum kanun Melaka. Keamanan dan kebajikan rakyat diutamakan. Contohnya semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah menasibkan putera mahkota iaitu Sultan Alauddin Riyad Shah supaya bersikap adil terhadap rakyat, menyiasat segala tuduhan dengan teliti dan bekerjasama dengan pengawal-pengawalnya. Sekarang faktor kegemilangan Melaka yang kedua, sistem pentadbiran dibincangkan. Sultan berada di kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Sultan memerintah berdasarkan sistem pembesar 4 lipatan di mana pembesar membantu raja mengikut tugas yang ditetapkan.
Sistem pembesar 4 lipatan adalah seperti yang berikut. Sultan dibantu oleh pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Pembesar ini bertindak sebagai pentadbir kerajaan pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim dan kampung. Tugas pembesar adalah seperti yang berikut. Tugas pembesar bertanggungjawab kepada menjaga keamanan kawasan tadbiran mereka. Mereka mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem selak. Pembesar juga bertanggungjawab dalam membekalkan tenaga tentera ketika perang dan menyediakan tenaga buruk melalui sistem gelar. Pembesar dikurniakan dengan kawasan khas untuk ditadbir. Pengkurnian kawasan ini daripada raja supaya mendapatkan sokongan daripada pembesar bagi mewujudkan pentadbiran yang mantap. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar berempat dikenali sebagai kawasan pegangan. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar jajahan dan daerah dikenali sebagai kawasan pemakanan. Pembesar dibenarkan mengutip cukai di kawasannya dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ufti. Mengenai pembesar berempat, pembesar berempat adalah terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Pembesar berempat juga dikenali sebagai orang kaya berempat. Pembesar berempat adalah tongkat utama pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Peranan setiap individu pembesar berempat dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Yang berikut adalah peranan bendahara di pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Bendahara adalah penasib raja. Bendahara adalah menteri utama peringkat pusat. Bendahara adalah ketua tulus angkatan perang. Bendahara mengambil jawatan sebagai ketua hakim. Bendahara juga bertindak sebagai pemangku sultan. Mengenai peranan penghulu bendahari. Penghulu bendahari adalah pemungut hasil atau utif. Penghulu bendahari adalah ketua segala bendahari. Penghulu bendahari adalah ketua ulus setia istana. Penghulu bendahari adalah ketua Syah Bandar. Mengenali peranan temenggung. Temenggung adalah ketua polis dan penjara. Temenggung adalah penguasa bandar dan kota Melaka. Temenggung adalah pengawal protokol istana. Temenggung adalah hakim di darat. Mengenai peranan laksamana. Laksamana adalah ketua angkatan laut. Laksamana adalah pengawal peribadi raja. Laksamana adalah ketua duta. Laksamana adalah ketua utusan ke negara luar. Laksamana adalah hakim di laut. Sekalian faktor kegemilangan ketiga sistem perundangan dibincangkan. Terdapat 3 undang-undang diamalkan di Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adab. Ketiga-tiga undang-undang yang diamalkan di Melaka ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali mengenai Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mula ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan kelima Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Hukum Kanun Melaka kemudian disusunkan semula ketika pemerintahan Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan ke-8 Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasa yang berkaitan dengan keistimewaan tanggungjawab raja dan pembesar. Hukum Kanun Melaka juga melangkumi hukum Islam yang berkaitan dengan jenayah dan urusan keluargaan. Melalui Hukum Kanun Melaka, keamanan dan keselamatan rakyat dapat diwujudkan kerana jenayah dapat diatasi. Kedua mengenai Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah dengan tujuan menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Undang-Undang Laut Melaka mengandungi 25 fasa yang melangkumi peraturan di laut, tertib berniaga dan tata cara berjual beli.
Tanggungjawab Nakota, Anak Khabar, Kiwi dan Shah Bandar. Undang-undang Laut Melaka menjadikan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar dan adil serta pedagang menjadi yakin untuk berdagang. Ketiga, mengenai Undang-Undang Adab Melaka. Undang-Undang Adab diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan yang berasas daripada Palembang. Undang-Undang Adab berkaitan sistem pemerintahan, pewarisan takhta, perkahwinan, pewarisan harta dan perundangan. Undang-Undang Adab berkaitan sistem penggantian sultan, takhta kerajaan diwarisi oleh lelaki yang sulun. Berdasarkan Undang-Undang Adab, sistem pemerintahan pelajar diamalkan. Berdasarkan Undang-Undang Adab, kuasa pemerintahan tertinggi terletak di tangan sultan atau raja. Undang-Undang Adab membolehkan sistem pewarisan takhta berlaku secara teratur. Terima kasih kerana menonton video saya. Tolonglah share video ini kepada mereka yang memerlukannya. Jangan lupa memberi sokongan dengan subscribe channel saya. Sokongan anda adalah motivasi untuk saya meneruskan kerja penghasilan video.